Okey, mari kita tengok tak soalan nombor 3. Rajah menunjukkan 3 buah silinder dengan keadaan isi padu setiap silinder disusun mengikut janjang aritmetik. Hasil tambah isi padu silinder pertama dan silinder ketiga, hasil tambah silinder pertama isi padu dan isi padu silinder kelima ialah 36 cm padu. Okey, apa yang kita nak faham ini disusun mengikut isi padu. Maksudnya ini isi padu pertama, ini isi padu kedua, isi padu ketiga. V cikgu letakkan volume. Okey, so itu susunan dia. Yang tu dia cakap hasil tambah hasil tambah isi padu pertama tambahkan dengan isi padu ketiga adalah 24 cm padu, and then isi padu kelima dia ada bagi itu adalah 36 cm padu. Cari isi padu yang terkecil so dia suruh cari yang ni. So ini adalah sebutan lah volume adalah sebutan, iaitu T pertama, T kedua, T ketiga. Jadi dia suruh cari T pertama. So kalau kita perhatikan soalan ni, dia bagi isi padu ketiga pertama. Dia kata yang pertama dan yang ketiga, kelima, bermaksud yang ganjil, iaitu dia bagi 1, 3, 5. Okay, so ingat contoh cikgu bagi janjang simple janjang simple maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ini D dia 1, D dia 1. Jadi bermaksudnya kalau term yang ganjil ni, term ganjil D dia 2, 3 tolak 1, 2, 5 tolak 3, 2. Jadi bermaksudnya kita senang je kita nak boleh tahu dia punya D itu dengan bahagi 2. Ni sebab dia selang 2 kali. Itu memang ciri janjang aritmetik. Okey, so kalau kita faham tu, kita sebenarnya kita boleh buat satu janjang sementara kita iaitu contohnya kalau kita ambil yang ni, kita boleh anggapkan dia 1, 3, 5. Ini term pertama kita, term kedua, term ketiga dan seterusnya. Jadi kita boleh sementara tu boleh carilah A, D dia tadi, kita boleh bahagi 2 untuk dapatkan janjang original kita. Okey, boleh tu. Okey, so mari tengok macam mana contoh ni. Kita ada term pertama volume lah A lah, dia A lah. So volume pertama kita tak tahu, term yang kedua pun tak tahu, tapi jumlah kedua-dua ni kita tahu. Jumlah kedua-dua ni adalah 24. Okey, term yang ketiga ni adalah term yang kelima lah. Jadi kita anggap sementara kita 36. Okey, daripada sini kita boleh cari dia punya ni, kita boleh wujudkan satu persamaan. Sebab kita tak tahu tak tahu A, tak tahu, and then kita tak tahu different dia, tak tahu. Jadi kita kena buat 2 persamaan lah untuk buat persamaan serentak. Okey, kalau yang ni, ini sum untuk hingga sebutan kedua. Okey, so sum untuk hingga sebutan kedua adalah 24. Jadi formula untuk sum adalah N per 2 2A tambah dengan N tolak 1D. Ini masukkan data, iaitu sebutan N kita adalah 2 sebutan, and then
2A tambahkan dengan N tolak 1 kali D. So kita akan dapat 2A tambah dengan D. Ini adalah untuk sum dua-dua ni. Nah, kita dapat sama satu kita. Okay. Persamaan ni pula kita tahu dia term yang ketiga. Okay, kita sementara je ni, cikgu tunjukkan nanti ya. Sementara term yang ketiga, kita ada formula dia adalah A tambahkan N tolak 1D. Term ketiga 36 sama dengan A and then N 3 tolak 1 tinggal 2D. Nampak? Kita ada dua persamaan. Kita boleh selesaikan dapatkan A. And then kita dapat D bagi 2. Dapatlah D. Okay. So, kita selesaikan. Tengok bandingkan persamaan A ni. Kita nak cari A. So, kita hapuskan D. Okay. So, persamaan 1 kita darab dengan 2. Kita dapat 4A 2D 48. Persamaan 3 kita. And then kita bolehlah tolak. Okay. So persamaan kita tolak bawah, tolak atas. Sebab bawah tu besar sikit nampaknya. Okay. So 3 tolak dengan 2. So kita akan dapat 4A tolak A 3A. And then sebelah kiri D habis. Ok, sebelah lagi nombor pula 48 tolak 36 12. So kita dapat A kita adalah 12. A ni memang volume lah, volume pertama itu volume 1 ataupun yang terkecil adalah, sorry, bukan 12, saya cikgu silap 4 cm padu. Itu A. D kita pula kalau kita replace dalam persamaan ni, kita kena bahagi 2 sebab kita buat janjang sementara tadi itu kita buat janjang, anggap dia ni T1, T2, T3 padahal ni T5. ok, so kita dapatlah D dia ok, satu lagi pula tengok kita kena faham sebenarnya, bukan nak ni je so kita V1 dengan V3 tadi 24, V5 kita 36. ok, kita boleh buat macam ni, iaitu kalau kita tolak iaitu V5 tolak dengan V3 ni, yang cikgu masukkan yang tadi lah, yang 1, 2, 3 1, 3 and then 5 kat sini. Yang 5 kita tolak dengan 3, kita akan dapatlah D. Lepas tu kita buat per 2 untuk dapatkan yang sebenar, yang janjang kita ni lah. ok, so V volume ke-5 tolak dengan volume ke-3, kita bahagi dengan 2, kita akan dapat D. D untuk janjang kita. ok, so kita masukkan volume masukkan nilai volume 5 36, volume 3 volume 3 adalah V ni pergi ke sebelah akan jadi tolak 24. ok, V1 ni sebenarnya A, sebutan pertama, iaitu A kita lah, janjang kita. So kita gantikan V3 adalah 24 ni so masukkan nilai dalam ni, jadi V5 kita 36, kita tolakkan dengan 24 tolak A. Per
per 2. Per 2 semua ni cikgu letak sini lah ya, 2D. Tak payah buat pecahan. Okay, so 36 tolak ni 12. Ini dan ini jadi tambah A sama juga dengan 2D. Jadi kita dapatlah persamaan pertama. Okay. And then kita boleh buat term pula, sebab kita ada term sahaja tadi, iaitu term yang kelima 36. Jadi kita boleh buat formula term pula. Term kelima adalah 36 tadi. Formula term adalah A tambahkan dengan N tolak 1D. Jadi 36 sama dengan A, N kita adalah 5. 5 tolak 1 adalah 4. So kita dapat sebutan yang kedua. Jadi bolehlah kita singkirkan D. D ini D. Jadi nak samakan D itu adalah kita yang pertama kita darab dengan 2. Kita akan dapat, cikgu susun D ke sebelah sana, nanti takut keliru. So darab dengan 2 dapat 24. Dan cikgu darab A dulu ya, sebab A sini ini darab 2 dapat negatif 2 A. Ini darab 2 dapat 4 D. So jadi untuk selesaikan tu, iaitu 2 tolak 3, kita akan dapat 12. Ini tolak ni akan dapat 3A. D habis. So kita dapatlah A kita adalah 4. So sama juga volume 1 tadi ataupun yang kecil adalah 4 cm padu. Sama. Yang penting kita pandai wujudkan dua persamaan. Sebab A tak tahu, D tak tahu. Jadi ini kita ini kena pandai substitute macam ni lah. Kena gantian macam ni. Kalau yang pertama tadi, kalau kita bandingkan yang pertama dia tak substitute, tapi kita assume, kita berandaikan satu janjang lain sekejap untuk dapatkan A. Sebab A kita tetap sama. Sebab dia janjang dia tetap, yang pertama dia tak terusik lah. Cuma yang originalnya sebenarnya adalah T, kita T2, kita T3, T4, T5. Tapi kita shortcutkan yang tu, A dia tetap sama. Cuma D kita tadi, kita kena divide by 2 lah untuk dapatkan D. Okey, boleh tu ya. So, bila kita dapat A tu 4, kita bolehlah dapatkan D. So, just gantikan A4 dalam persamaan. Okey, so 12. Sama dengan 2D tolak A. 2D tolak A. Kita ganti tu 4. Ni pergi sebelah dapat 16. So D kita adalah 8. So D8 tu bolehlah kita buat, dapat D tu boleh kita buat yang seterusnya ya. Hitung hasil tambah isi padu bagi 9 silinder yang pertama. Jadi 9 silinder pertama ya, kita ada A, kita ada D. So just simple je lah, iaitu 9 sebutan yang pertama. Jadi 9 per 2, N per 2, 2A, A kita 4, and then N tolak 1, iaitu 9 tolak 1, 8, D kita 8. Itu je So kita dah tahu A kita tahu D kita dia tanya sebutan. Itu yeah. Cuma
Cuba bayangkan setiap soalan yang kita buat, B ada kaitan dengan soalan A. Kalau A kita salah, B kita salah. Sebab tu markah AMAC kalau kita dapat 2/100, 3/100, sebab kes dia macam tu lah. Sebab yang pertama kita tak hati-hati, yang kedua kita confident je buat. Tengok kita tak dapat markah apa pun. So boleh tu So cikgu agak boleh bantu tu. So kita tengok soalan berikut.